Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Apa khabar? Saya hari ini berada di Sabah, di negeri di bawah Bayu. Tengok teman-teman kita yang hadir dulu. Saudara Syahar Ibrahim. Waalaikumsalam saudara Syahra. Apa khabar? Saudara Muhammad Fuad. Salam dari Gombak. Saya dari Kota Kinabalu, saudara. Saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara Zamari LC. Mustafa Ilyas. Pembalasan Masyar. Main magic-magic ke? Aduh, saudara Man JB. Ini saudara Man JB, terima kasih sekutu ini Hidup Sabah. Saudara Zack Zul. Saudara Nilawati. Siapa lagi? Saudara Kopra Darus. Apa khabar? Saudara Haji Zahar. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Khabari. Saudara Syukur Jamil. Saudara Yusuf Awang, siapa lagi? Cik Mustafa, Cik So, ini Ahmad Rizwan, Nafsiah, Syah, Mak Jo, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab hari ini saya berada jauh, saudara. Saudara Aizam, saudara Yau Mauras. Cuma saya minta anda jangan lupa like, share dan subscribe. Saya hari ini berada di Kota Kinabalu bertemu dengan sahabat saya. Ada seorang tetamu istimewa dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba bagi pencerahan. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, saya harus melaporkan kedudukan COVID-19. Nampaknya semalam ada pengurangan yang begitu ketara. Iaitu jangkitan 2,464. Menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan 4,757,752. Dan yang berjaya disembuhkan adalah 4,682,689. Kematian 9 orang. Terima kasih sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya. Walaupun saya di Sabah, kiriman mereka sampai. Saudara Tailong, Puan Mariam, saudara Kamu Zaman, Norwich. Ini di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Kerana semalam ada peningkatan di 4 buah negeri, sementara Perlis kekal 9 jangkitan. 11 negeri susut, Selangor 748, Wilayah Persekutuan 505, Sabah 225, Perak 195, Negeri Sembilan 167, lain-lain negeri di bawah 100. Walaupun saya berada di negeri bawah Bayu, saya harus tetap melaporkan kedudukan COVID. Cuma yang tak ada hari ini, saya rasa eloklah saya tidak mewawarkan tentang e-commerce. Bagaimanapun saudara, kita jangan lupa bicara saya bermula dengan naluri kehidupan. Saudara, sekejap lagi saya kenalkan kepada anda siapa tetamu saya. Kerana dalam kehidupan ini saudara, daripada Abi Al-Abash Syahal bin Sa'ad Al-Sa'idi, dia berkata bahawa seseorang itu pernah datang bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dan berkata, "Duhai Rasulullah, tunjukkan saya suatu pekerjaan yang jika dikerjakan, nescaya saya dicintai oleh Allah SWT." Jadi, baginda Rasulullah bersabda, "Zuhudlah engkau akan dunia, nescaya Allah akan menyintaimu. Dan zuhudlah engkau akan apa yang ada pada manusia, nescaya mereka mencintaimu." Jadi artinya saudara, sesuatu sifat penting yang wajib ada pada diri setiap mukmin ialah sifat zuhud saudara. Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian. Di kalangan ulama tasawuf antaranya ialah membenci, berpaling, meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan hati dari mengingati perkara dunia. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia berarti menjauhkan diri dari iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain, saudara. Jadi saya mengharapkan saling kita berpesan-pesan, zuhudkanlah diri kita, cinta pada Allah SWT, saudara, ya. Baik, saudara Fazil Yub, saudara Muhammad Yusuf Osman, saudara Safar Zuhdi, Puan Mariam. Kita masuk sedikit untuk mutiara kata. Dalam segmen mutiara kata ini, saudara, ingat, ini kiriman Cikgu Hibil. Katanya, saat ibumu meminta sesuatu bantuan atau keperluan, ketahuilah bahawa saat itu Allah sedang mendatangkan ribuan pahala serta janji kebahagiaan dalam hidup anda. Oleh itu, saudara, jangan persiakan pemberian dan nikmat dari Allah saat itu. Pemberiannya adalah pahala yang berganda-ganda apabila kita membantu ibu kita, saudara. Dan
Untuk gedung ilmu juga mungkin malam besok saya buat. Sebab malam ni saya nak banyak berbicara dengan teman saya ni. Sabar dulu saudara. Tapi tidak lupa untuk saya tetap melukilkan pantun yang dikirim oleh Pak Nazir dari Perlis. Saya di Sabah sampai juga pantunnya dari Perlis. Saudara. Pantun Pak Nazir, Bang Fatah menjadi driver, dia suka melayan tawalan. Menteri membantah, Parlimen dibubar, mencongak angka hujung bulan. Dia hujung bulan, dia congak angka dia lah, dia dapat. Sebab itu mereka tak nak ada Parlimen dibubarkan. Itu kata pandangan Pak Nazir. Kata Pak Nazir lagi, naik perahu seronok rasanya, arah ke barat di pinggir laut. Sudah tahu reput dahannya, mengapa bahasrat terus berpaut? Itu pandangan orang lama, saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi kita semua. Dan saya juga ingin berpesan pada pimpinan negara. Jangan lupa, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Bimbang kita negara akan muflis. Ya? Dan saya beri peringatan, pencerahan ini adalah pencerahan politik bagi mereka yang menyalin semula dan dimasukkan dalam channel-channel lain, mereka yang menyunting dan sebagainya. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kerana saya kena ingat bahawa saya tak mampu untuk menilai ataupun menatap semua kiriman-kiriman dan sebagainya. Berhati-hati saudara. Ingat saudara, pencerahan politik ini adalah berasaskan untuk warga cita damai, kita berbahasa secara harmonis dan paling penting kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu faktanya. Matlamat saya adalah supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bicara kita malam ini adalah bicara negeri di bawah bayu. Saya bersama-sama saya malam ini, terus terang saya katakan, ini adalah otai politik di Sabah. Mungkin saudara biasa kenal, tapi saya kenalkan beliau adalah saudara Musli Oli. Apa khabar Pak Mus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Datuk. Kabar baik. Kalau anda datang ke Kota Kinabalu, jangan lupa carilah restoran Pak Mus. Cari dia punya asam pedas. Macam mana orang Sabah pun suka asam pedas. Macam mana Pak Mus tengok kedudukan iklim politik di Sabah ni? Di Sabah politiknya tenang. Ya. Jarang penyakit yang berlaku ditiup bayu ke Sabah kerana Sabah ini berada di bawah bayu. Jadi apa-apa juga isu politik daripada tanah besar jarang tinggal lama di Sabah. Paling lama pun 24 jam lepas itu dia hilang. Jadi dia tak berapa mengganggu politik Sabah. Saudara, Sabah juga baru saja. Saya ingat dalam berapa lama Pak Mus dia menjalani pilihan raya dulu? Dalam tak sampai setahun tak? Tahun 20. Baru tahun 20. Mana pula? Belum masa itu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. 2020 masa warisan. Warisan. Dan pilihan raya lepas itu bila berlaku pilihan raya masa itu Perdana Menteri belum lagi Datuk Ismail Sabri, belum. Jadi Datuk Ismail Sabri semalam baru setahun. Semalam setahun. Jadi artinya politik di Sabah, pilihan raya di Sabah belum sampai setahun lagi. 2 tahun, ada 2 tahun. Mana pula 2 tahun? Perdana Menteri baru setahun. Ya, masa itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Ya. Masa Sabah bertukar kerajaan GRS tu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Oh, 2 tahun. Jadi artinya saudara, seandainya ada pilihan raya pun saya ingat Sabah tak akan dibubarkan dewan negerinya. Belum tanpa edahnya iaitu 5 tahun atau 4 tahun lebih. Besar kemungkinan lah, tapi terpulang pada kerajaan negeri. Tidak, keputusan pilihan raya parlimen itu akan memberi kesan kepada kedudukan kestabilan kerajaan negeri. Sebab parti yang berkuasa iaitu GRSBN hubungannya agak rapuh apabila telah berlaku pilihan raya parlimen. Kerana UMNO dan juga PPBM akan bertembung di peringkat persekutuan. Jadi kerajaan negeri Sabah diketuai oleh PPBM dan UMNO hanya timbalan ketua menteri. Jadi besar kemungkinan jika salah satu daripada parti itu menang besar, dia akan merombak kerajaan ataupun adakan pilihan raya baru untuk mendapat mandat. Mungkin boleh berlaku ya begitu?
Boleh berlaku. Jika sekarang ini pemimpin-pemimpin GRS daripada PPBM seperti Ketua Menteri Sabah, begitu juga Timbalan Ketua Menteri 2 iaitu Datuk Masidi Manjun, begitu juga dengan Dr. Jeffrey Kitingan, meminta supaya pemimpin Sabah bersatu padu tak kira apa parti untuk kepentingan rakyat Sabah. Tetapi itu secara retorik, tapi secara realitinya apabila berlaku pilihan raya umum nanti peringkat parlimen, parti-parti ini akan bertanding dan akan berlaku pertandingan sesama sendiri atau free for all, kecuali ada perundingan yang betul-betul ikhlas dan jujur, iaitu GRS dan BN betul-betul melakukan satu kerjasama di mana parti-parti itu tidak bertanding. Tapi yang kelihatan sekarang ini yang jelas parti-parti misalnya PPBM telah mengisytiharkan akan bertanding di kawasan di mana mereka dulu menang atas tiket UMNO, iaitu 5 kursi parlimen. 5 bukan 16. 5 kursi parlimen yang asalnya mereka menang atas tiket UMNO dan akan mempertahankan kursi itu atas tiket parti mereka sekarang, iaitu Parti Bersatu. Sudah tentu kenyataan begitu mengundang kenyataan balas daripada pemimpin UMNO di bahagian berkenaan yang juga berkata bahawa parti mereka berhak kerana parti mereka yang menang pada pilihan raya yang ke-14, iaitu pada 2018. Jadi akan sudah tentu kalau 5 kawasan atau 5 bahagian ini akan satu Beaufort, Beluran, iaitu Ronald Kandi, Kudat, Sipitang, dan satu saya tak berapa ingat. Jadi ada 5 kawasan. Jadi satu lagi ialah Libaran. Jadi ada 5. Jadi jika 5 ini bersatu bertanding menggunakan simbol GRS dan UMNO bertanding menggunakan BN, bermakna berlaku pertemuan antara BN GRS, iaitu kerjaan yang mengadakan kerjasama di peringkat negeri Sabah. Sudah tentu kesannya ialah selepas pilihan raya itu kerjaan negeri akan tidak stabil. Sudah tentu tidak stabil kerana mereka telah bertemu, dan pertemuan di 5 bahagian itu juga akan melarat ke kawasan parlimen yang lain. Misalnya di Kota Merudu, Presiden PBS mungkin akan dicabar oleh UMNO. Begitu juga STA dan PBRS, iaitu komponen Barisan Nasional, akan bertanding di kawasan pedalaman. PBS juga akan cuba bertanding di kawasan-kawasan yang UMNO kata mereka lebih berhak, misalnya Parlimen Tuaran, dan banyak lagi kawasan. Jadi impak daripada pertembungan dalam pilihan raya parlimen itu nanti akan membawa kepada kemungkinan besar kerajaan negeri akan mengadakan pilihan raya sebaik saja keputusan pilihan raya parlimen itu diketahui. Saudara, kenapa saya memilih untuk berada di Sabah di saat-saat Kuala Lumpur hari ini sedang meminta agar segera diadakan pilihan raya umum? Sebab saya melihat indikasi parlimen, indikasi politik negara ini banyak tertumpu di Sabah bermulanya. Sebab kalau saya lihat contoh yang memulakan keadaan melompat parti yang dikatakan kotak ini lompat katak dan sebagainya, ia bermula di Sabah. Dahulu satu ketika zaman tak silap saya zaman PBS rasanya kata. Jadi lompat-melompat ini bermula di Sabah, saudara. Dan begitu juga beli-membeli. Scheme opting. Saya minta maaf dulu. Saudara Rosli, ada Musli. Saya bukan nak marah orang Sabah, tidak. Tapi sebab itu saya purposely datang ke Sabah ini untuk melihat bagaimana keadaan suasana politik di Sabah ini. Sebab saya merasakan ini akan menjadi indikasi-indikasi yang akan berlaku di Semenanjung dan di seluruh negara lah contohnya. Dan dapatan saya bahawa tadi
seramai 115 ketua UMNO bahagian mengadakan pertemuan bersama dengan Presiden Parti, minta supaya disegerakan pilihan raya umum. Sebab banyak masalah-masalah lagi. Macam mana kata saudara Musli tadi, begitu juga di Sabah. Kerajaan negeri Sabah ini dalam keadaan yang rapuh, saudara. Ini menggambarkan bagaimana kerajaan persekutuan di mana parti yang memerintah mentadbir negara hari ini, UMNO, Parti Pribumi, PBM dan juga PAS, serta adalah daripada gerakan campuran dipanggil nama Kerajaan Perikatan Nasional 2.0 GPS bagi Sarawak. di Sabah, GPS dari Sarawak. Okey. So itu keadaannya. Begitu juga sekarang ni kedudukan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Di Sabah terdapat beberapa parti yang merintah, saudara Rosli. Ni Gabungan GRSBN. Gabungan GRS, Gabungan Rakyat Sabah ya, dengan Barisan Nasional. Dan ini gambarannya saudara melihat. Sebab itu saya ingin bertanya pandangan saudara Musli, beliau adalah orang otai. Bercakap soal politik di Sabah, jangan lupakan saudara Musli Oli. Saudara, mereka yang mau mengetahui tentang kedudukan, gambaran apa semua, bertanya. Sebab ini otai yang lama, yang cukup faham selok-belok bukan saja di Kota Kinabalu. Daripada Lahad Datu membawalah ke mana Datuk Musli? Kudat. Ke Kudat. Daripada Kota Kinabalu membawalah ke Sandakan. Seluruh Sabah ini politiknya boleh katakan ada dalam wacana pemikiran saudara Musli Oli. Jadi saya akan minta beliau untuk mengulas supaya kita faham. Hari ini kita berbicara tentang politik di bawah bayu. Dan kalau mengikut gambaran yang saya dapat tadi, bahawa besar kemungkinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sewajarnya segeralah membubarkan parlimen. Sebab keadaan negara begitu teruk sekarang ni. Datuk ini Musli, kita nak bercakap sedikit. Sebab tadi saya dapat kiriman daripada kawan. Dia kata sejumlah 50,000 kontraktor kelas A Bumi Putra sudah pun bungkus. Bagaimana Sabah ni? Saya nak betulkan kenyataan tadi tentang scheme of thing, melompat parti dan sebagainya. Dia bukan bermula di Sabah, dia bermula di Semenanjung. Di Sabah ni pun berlaku lompat parti itu kerana orang Semenanjung mengajar pemimpin Sabah buat jahat. Dia bermula tahun 67 apabila Payar Juman melompat. Payar Juman melompat kerana UMNO yang merancang supaya kerajaan APCO itu, parti APCO dibubar. Jadi begitu juga bila berlaku 1994, itu kerja timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menawarkan Scheme of thing. Scheme of thing. So tidak benar bahawa Sabah melompat parti, tak benar. Dan yang berlaku selepas 2018 apabila ada secara in block beberapa pemimpin kanan UMNO, ketua-ketua UMNO bahagian, ahli-ahli parlimen menyertai PBBM, dia tak memberi kesan kepada perubahan kerajaan sebenarnya. Jadi mereka hanya mau menyelamatkan negeri Sabah supaya tidak berada di dalam pihak pembangkang. Jadi berkenaan dengan pilihan raya ini, saya sebenarnya lebih setuju serahkan mandat sepenuhnya kepada Perdana Menteri untuk menyelesaikan terlebih dahulu isu-isu ekonomi, isu-isu masyarakat. Ini isu telur pun tak selesai lagi, isu minyak tak selesai. Tak selesai sampai sekarang, telur tak dapat. Susah sangat nak dapat telur. Tak tahulah ke mana telur tu. Jadi kita selesaikan dulu masalah basic rakyat. Nak desak pilihan raya ini untuk apa? Kalau katakan di pihak UMNO tidak ada keyakinan untuk menang pilihan raya. Kita mesti ingat pada pilihan raya lalu pun menang 79 kursi. Lepas tu bila Sarawak GPS keluar daripada BN, akhirnya tinggal 40 lebih kursi. Jadi yang tadinya sangat nak bubar ini hanya akan membawa kesan yang buruk kepada pihak yang mendesak. Saya nampak desperado. Biarkan Perdana Menteri dengan kebijaksanaannya, dengan imejnya yang lebih mesra rakyat, tidak menyerang mana-mana pihak. Sebab saya tengok dalam sejarah UMNO, belum pernah seorang Perdana Menteri daripada parti UMNO
yang tidak diserang oleh mana-mana pemimpin pembangkang. Saya tak dengar Tun Mahathir menyerang Ismail Sabri, begitu juga Anwar Ibrahim, begitu juga pemimpin-pemimpin DAP. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah ada seorang Perdana Menteri dalam sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti 2/3, kerajaan yang rapuh berjaya mengadakan satu memorandum dengan semua parti-parti pembangkang untuk tidak mengadakan undi tidak percaya sehingga satu tempoh, iaitu pada 31 Julai yang lalu. Dan apabila tempoh memorandum itu tamat, belum ada satu usaha pun di pihak yang tidak bersetuju dengan Perdana Menteri untuk mengusulkan undi tidak percaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Imej seperti ini harus kita kekalkan dahulu. Apa-apa juga isu yang nampaknya damaging kepada pihak-pihak yang mendesak kepada pilihan raya itu, isu itu akan dengan sendirinya diluted. Dia akan sejuk apabila penjelasan secara perlahan-lahan diberikan kepada rakyat. You don't play fire with fire. Orang mengeluarkan kenyataan. Contoh Rafizi Ramli mendedahkan beberapa perkara. Satu yang perkara yang pertama yang harus kita lakukan, setiap kali Rafizi mengeluarkan kenyataan yang benar, kita jangan bantah, kita menyokong. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang tidak benar, unsur-unsur fitnah dalam kenyataan Rafizi, kita bantah. Sebab dia juga manusia biasa, dia boleh melakukan kesilapan. Tetapi jika Rafizi itu mengatakan benar, Rafizi itu bercakap bagi pihak negara, kita sokong. Jangan nampak sangat kita terlalu memihak kepada pihak yang kita tahu telah melakukan kesalahan. Misalnya isu LCS di Sabah ni, Datuk. Sejak merdeka dulu, Sabah ni tak kisah pun apa isu-isu di peringkat nasional. Orang Sabah jarang terpengaruh dengan isu seperti pewajah, isu perselisihan antara Mahathir dengan Anwar, antara Mahathir dengan Tengku Razali. Orang Sabah tak kisah pun. Tak ada ya? Tak pernah orang peduli pun. Tetapi pada pilihan raya yang baru 2018, itulah pertama kali bahang politik daripada Semenanjung, isu 1MDB, isu Datuk Najib dan sebagainya, menyebabkan kerajaan Barisan Nasional di Sabah tumbang. Jadi saya fikir pada pilihan raya akan datang, isu nasional yang berlaku di Semenanjung, persengketaan di antara parti-parti orang Melayu, iaitu terutama sekali di dalam UMNO, PPBM dan PAS, sudah tentu akan mempengaruhi parti-parti di negeri Sabah, terutama sekali National Party seperti Bersatu dan juga UMNO. Sungguh pun ada parti-parti lokal seperti STAR dan PBS dan Warisan mengatakan mereka parti lokal memperjuangkan Sabah. Secara tidak langsung mereka juga dipengaruhi oleh isu-isu di peringkat nasional. Sejauh mana degree dia itu kita tidak pasti. Tetapi sudah tentu isu nasional pada pilihan raya akan datang, akan sampai ke Sabah dan akan membawa kesan kepada sikap pengundi. Ya, itu Datuk. Saya nak bagi tahu terus terang pada saudara. Sebab saya dah katakan saudara, bahawa ruangan saya ini kita mencari titik pertemuan yang kebenaran. So, kita menolak segala bentuk fitnah, kita menolak segala bentuk adu domba. Kita mahukan politik yang dinamik, politik yang berhemah, yang benar tetap benar. Sebab semalam saya dah bagi tahu saya bahawa saya tak ambil peduli siapa, asalkan kalau benda itu benar. Tapi jangan itu mengandungi unsur-unsur fitnah. Ini memang kita tak boleh terima. Saya bertanya dengan saudara Musli ini, bertanya dengan pandangan apakah apa yang berlaku di Semenanjung itu akan mempengaruhi suasana di sini. Dan beliau mengakui bahawa apa yang terjadi di Sabah dari segi lompat-melompat itu memang berlaku di sini dahulu. Tapi itu argumen dia mengatakan orang ni, itu soal lain bagi saya. Tapi insiden itu memang berlaku di sini dan ini juga akhirnya berlakulah macam-macam. Tetapi bagi saya yang paling penting, apakah kalau kita mau menghadapi pilihan raya akan datang, suasana di Kuala Lumpur akan mempengaruhi. Sebab tadi saudara Musli dia menyatakan bahawa untuk kos harga makanan masih lagi melambung-lambung di sini, tinggi harganya ya. Kos kehidupan rakyat begitu sukar. Saudara,
dalam suasana begini saya melihat bahawa macam mana 7 minit pula lagi? Dia habis pukul 10.30. Ha? Iyalah, teruslah kita 10.30. 10 lah. Kenapa 10? Oh. Admin saya nak memendekkan pula bicara. Kita tengah sedap ni. Tak apa, saudara boleh cakap. Saya cakap saudara. Saya kawan saya semua. Saya tak ambil kisah sama ada dia orang warisan ke, dia orang PKR ke, dia orang USNO ke, dia orang PBS ke. Bagi saya politik itu adalah unjuran dalam manifestasi masing-masing. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah kehidupan rakyat. Itu yang paling penting. Apalah artinya saya katakan bahawa kalau kita memerintah, mentadbir negara, nak hidup kehidupan yang sekarang susah juga. Saya marah sebab yang saya katakan kita pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana tak habis-habis bercakap soal jawatan. Sedangkan bagaimana yang dinyatakan oleh saudara Musli tadi, walau beliau mengatakan dia tak setuju kalau nak pilihan raya pun, tapi dia tidak menafikan bahawa isu rakyat itu masih belum selesai. Ini yang paling penting yang rakyat nak nanti. Apa nak jadi? Saya selalu berkatakan yang paling penting saya tak koyak saudara, jangan risau. Saya bukan kuat, saya nak menjelaskan sebab ada teman-teman yang menghantar kiriman. Saya baca, ni bukan tak baca. Sebab saya mengatakan bahawa dalam suasana pilihan raya yang akan mendatang, apakah ini akan mempengaruhi suasana politik di Sabah? Sebab Sabah juga adalah turning point politik di Semenanjung. Sebab jangan lupa saudara, di Sabah ini ada 24 kursi parlimen. 25 ya. Kalau 25 Labuan 26. Oh, masuk Labuan dari 26 ya. So, jadi getinya di Sarawak 31. Jadi getinya getini ini untuk Sabah Sarawak sudah 57. Sudah 57. Itu adalah kingmaker. Ini yang sebenarnya saudara. Sebab saya dah bercakap bahawa daripada 222 kalau tolak 57 ya 57 saudara ya. Cuma yang tinggal sekarang lagi 165. Kalau 165, DAP sudah ambil lebih kurang 40 kursi. Tinggal 125. Macam mana nak tubuh kerajaan? Ini yang orang tak faham. Saya datang ke sini untuk melihat apakah Sabah ini juga berperanan sebagai kingmaker. Kerana di Sabah dengan Sarawak, jangan lupa saudara, pemikiran mereka dengan Semenanjung agak berbeza. Ini ada pertanyaan dengan saudara Musli. Kita buka gelanggang sikit-sikit lagi. Bagilah dia peluang menyahirkan. Saya jangan tuduh dan saudara Musli orang Pakistan Kedalan. Beliau bukan orang Kedalan. Dia orang non-partition. Sila ceritakan saudara Musli. Saya tidak menyokong mana-mana parti politik. Saya menyokong isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Hampir semua pemimpin pun kawan rapat dengan saya, termasuk Datuk Seri Ismail Sabri. Ramai kawan-kawan dalam PKR pun ramai. Begitu juga dalam PPBM, termasuk Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji. Isu-isunya sekarang ini bukan perlu kita percepatkan pilihan raya umum. Isunya sekarang seperti Datuk kata tadi, ada 50 orang Bumi Putra kontraktor yang bankrupt. Dia isunya bukan kerana keadaan ekonomi itu disebabkan pemerintah, tetapi ini adalah kesan daripada kelembapan ekonomi pasca Covid, ya, dan juga kesan daripada inflasi yang melanda seluruh dunia menyebabkan ekonomi agak lembab. Tetapi kesan daripada kelembapan ekonomi, kesan daripada kecelaruan politik peringkat nasional dan juga luar negara memberi kesan yang sangat buruk kepada ekonomi rakyat. Jadi jika kita terburu-buru mengadakan pilihan raya dalam keadaan sekarang, parti yang memerintah hari ini, iaitu Perikatan Nasional, sudah tentu sukar mendapat sokongan. Walaupun kalau mengikut daripada trend dia, kalau mengikut daripada momentum pilihan raya kecil, termasuk juga pilihan raya negeri Melaka dan Johor, nampak sangat
yang BN itu akan telah berjaya memulihkan keyakinan rakyat. Tetapi itu bukan kerana BN itu lebih baik. Itu kerana kesilapan daripada pemerintah lalu, iaitu zaman PH yang tumbang 22 bulan kerana isu iaitu janji-janji yang tidak dipenuhi. Kemudian berlakunya dipanggil pertukaran pemerintah dan kerjaan diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin. Pada masa itu juga selama dia menjadi Perdana Menteri, tidak banyak yang dapat dilakukan kerana sibuk dengan pandemik. Sehinggalah Perdana Menteri setahun yang lalu, lebih kurang hari ini setahun, Datuk Seri Ismail Sabri, dia telah membawa satu imej yang berbeza daripada 9 Perdana Menteri, 8 Perdana Menteri sebelum ini. Jadi kita tidak boleh katakan bahawa kemenangan UMNO BN dalam 2 pilihan raya di negeri Melaka dan Johor itu kerana pengaruh parti UMNO, pemimpin UMNO semata-mata. Kita tidak boleh menolak bahawa rakyat melihat imej Perdana Menteri itu telah berjaya menarik rakyat untuk kembali menyokong Barisan Nasional. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa mengatakan bahawa kemenangan itu berpunca daripada pemimpin dalam UMNO sekarang. Tetapi dalam masa yang sama kamu menafikan hakikat kekalahan BN pun kerana pemimpin 2 orang ini juga, iaitu Datuk Seri Najib dengan Datuk Zahid Hamidi. Takkan bila menang pula, kalah pula kita tak menyalahkan mereka, tapi bila menang kita katakan daripada pengaruh mereka. Jadi saya kita mintakan seperti saya katakan tadi, tangani dulu masalah rakyat, barulah kita minta mandat dari rakyat. Kerana kuasa rakyat itu sebenarnya lebih besar daripada kuasa pemimpin-pemimpin parti yang pegang jawatan pada hari ini. Ya, saudara, saya minta sebab teman-teman yang mengantar kiriman, saya baca apa semua tu, jangan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini pandangan. Beliau melontarkan pandangan mengikut pembacaannya keadaan kedudukan politik di Sabah. Jangan samakan di Sabah dengan Semenanjung. Ini saya bukan nak mengajar saya nak mengajak saudara untuk kita berlapang dada bila kita berbicara soal politik. Sebab itu saya bukan orangnya yang condong pada sesiapa. Masalah yang kita lihat sekarang ini, untuk saat ini selalu saya katakan adalah tentang kehidupan rakyat. Ini isu dia. Dan kalau kita masih lagi terjebak dalam politiking yang tak menentu, suasana tentulah akan menjerut kehidupan rakyat. Itu yang paling penting sekali. Politik itu adalah percaturan. Selalu katakan, politik is the art of deceiving mankind. Kadang-kadang bagi setengah pihak sebagai pemimpin, ini mereka melihat sebagai landasan untuk menggapai kuasa. Bila dah dapat kuasa, yang diharapkan oleh rakyat adalah perjuangan untuk rakyat. Tetapi jangan sampai bila dah dapat kuasa, mereka leka. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Sebab itu, saya bertanya dengan saudara Musli, saya jangan marah. Sama ada beliau menyokong siapa pun, pulang pada dia. Jangan kita, ini masalah kadang-kadang kita, kalau orang tu beri pandangan yang tak sesuai dengan kita punya perasaan, kita marah kat orang. Macam mana kita nak mencari satu benda yang betul? Keadaan sekarang ni kita nak memperbetulkan negara kita dalam keadaan yang begini, begitu tenat, ekonomi kita. Masalah dia bukan sahaja negara kita, satu dunia. Dunia mengalami kemurungan, kemunduran. Tapi apakah kita bersedia? Bagaimana persiapan kita? Yang selalu saya lontarkan, macam mana tentang food security? Macam mana di Sabah ni? Apakah masih lagi bekalan makanan macam mana? Apakah harga mahal, harga murah? Memang saudara nak bubar parlimen, itu memang kendak ramai orang. Saudara Musli juga tidak menolak perkara persoalan itu, nak bubar-bubarlah. Tapi pandangan dia kata, kalau boleh, tangani masalah rakyat dulu. Itu kendak pandangan beliau. Kalau ikut pandangan saya kata the best thing, kita bubarkan parlimen, kita mencari satu kerajaan yang benar-benar stabil. Itu yang paling penting. Macam di Sabah sekarang ini. Saya nak bertanya dengan beliau, bagaimana kedudukan Sabah? Sebab beliau tadi menyatakan bahawa kepimpinan di Sabah sekarang ini kerajaannya keadaan yang rapuh. Sebab kekuatan tak solid. Jadi apakah suasana
ekonomi di Sabah ini dapat dibangunkan dengan begitu jayanya. Sebab saya juga mendapat tahu walaupun ada campuran antara kerajaan UMNO Barisan Nasional bersama dengan parti BBM, tetapi jawatan-jawatan penting dalam sebagai Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pembangunan dan sebagainya bukan dipegang oleh UMNO. Yang ada pada UMNO kebanyakannya orang kata Kementerian Cak Ayam. Satu contoh dia Datuk, sebab walaupun Ismail Sabri itu, Datuk Ismail Sabri daripada UMNO, tetapi tidak semua dasarnya mendapat sokongan penuh daripada kabinet. Sebab contohnya slogan Keluarga Malaysia, 1-2 menteri saja yang melaksana slogan itu. Mungkin Mahdi Khalid dan Anwar Musa, yang lain tidak. Jadi slogan itu tidak berfungsi sepenuhnya kerana kurangnya kerjasama daripada anggota kabinet yang terdiri daripada pelbagai parti. Jadi kita harus faham, apabila kita nak bubar, kononnya kita nak mendapat kestabilan politik. Stabil bagaimana kalau tidak ada satu parti pun yang menonjol akan menang majoriti seperti mana sebelum pilihan raya yang ke-15, yang ke-14 dulu. Dia kalau kita adakan pilihan raya sekarang dalam keadaan rakyat susah, dalam keadaan terlalu banyak isu, tidak ada satu pun yang kita rasa yang ada feel good feeling, apa dia kata good feeling. Feeling good rakyat sehingga dia nak mengundi kerajaan. Tak nampak. Tak nampak yang di mana kita menyebabkan mereka nak mempertahan kerajaan hari ini. Yang kita terdesak, terburu-buru, desperado ni tak masuk akal lah. Okey, saudara Baidi, pandangan daripada saudara Musli Oli, dia mengatakan bahawa beliau juga bersetuju. Kerana ada juga cadangan-cadangan sebagaimana yang selalu saya akan lontarkan. Apa je cadangan-cadangan yang dibawa oleh Perdana Menteri dalam kabinet, tak semua disokong kerana masing-masing ada agenda politik masing-masing. Saya dengan beliau memang selalu berbalas saja. Dia pandangan dia begitu, pandangan saya begini. Pandangan saya bahawa perlu ada pilihan raya secepat mungkin untuk mendapat kestabilan biar dominan satu parti. Kalau tidak pun dia mesti dominan suasananya. Tapi sekarang ini buat lebih kurang takut nanti tarik sokongan gugur. Ini keadaannya. Saya agak terpanggil apabila saudara Muslim menyatakan di sini untuk mendapat bekalan seperti bekalan telur pun masih lagi tak dapat. Daging macam mana? Daging tak ada masalah. Yang masalah misalnya bekalan gula, minyak untuk yang golongan bawahan, minyak paket. Marahin. Di minyak ni lebih banyak Malaysia ni, minyak dia lebih banyak di Thailand dan Indonesia dan di Filipina daripada di negeri Sabah. Sebab kita tak boleh kawal sempadan. Apalagi nak kawal minyak keluar, kawal orang masuk pun susah. Perkara-perkara begini yang kita di Sabah tak begitu selesa dengan penguatkuasaan untuk menjaga sempadan. Dan saya rasa di Sabah ni, kalau kita adakan pilihan raya pun, banyak isu-isu yang masih tertangguh. Misalnya isu MA63. Kita sudah jadikan dia satu perlembagaan, sudah sahkan, tapi kita tidak laksana. Misalnya soal pemberian 40% cukai rebate yang sudah termaktub dalam perlembagaan, dan kita masih ragu-ragu untuk melaksana. Begitu juga di Sarawak yang sudah jelas isu kerajaan negeri yang begitu bold, yang begitu berani menyerang kerajaan persekutuan. Di Sabah barangkali kurang sedikit lebih berlapik kenyataan-kenyataan pemimpin Sabah. Sebab adanya parti-parti nasional di Sabah. Di Sarawak itu semuanya parti tempatan. Jadi mereka boleh secara in block, GPS itu tidak menyokong mana-mana kerajaan. Jika mereka keluar pun kerajaan hari ini boleh kolaps. Jadi saya berharap selesaikan dulu semua isu-isu yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Selesaikan dulu isu rakyat. Selesaikan dulu isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang.
jawab dengan jujur apa sebenarnya yang berlaku, beri mereka-mereka yang telah melakukan kesalahan itu bawa ke mahkamah, ambil tindakan. Itu menggambarkan sebuah kerajaan yang telus. Saudara, itu gambarannya. Ini harapan sebenarnya, saudara. Kita jangan marah bila orang bagi pandangan, saudara. Saya tengok dia itu, jangan kita minta supaya orang menyokong kita semuanya. Pandangan dia tadi jelas bahawa yang paling penting yang diharapkan oleh rakyat adalah kehidupan kami mesti disantuni. Itu fakta paling penting. Soal nak beramuk, nak cari kawasan, nak jadi menteri, nak jadi apa, itu soal anda. Bukan soal rakyat. Ya. Ini yang saya nak cuba bawakan. Sebab sebagai contoh, di Sabah ini, banyak perkara-perkara sensitif yang masih lagi dilontarkan. Jadi, janganlah Saudara Muhammad Murni marah pula, mengundang kebosanan sebab pendapat sebelah pihak. Kita dengar, saudara. Kalau saudara nak menghujah, bila dah dengar pendapat, kita berhujahlah. Bukan kita terus terpengaruh dengan apa yang dicakap. Apa yang saya cakap pun janganlah terpengaruh. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu faktanya, saudara. Saudara Musli Oli, dia tinggal di Sabah. Saya nak tahu apa pandangan Sabah supaya warga yang menyantuni live saya ini dapat faham. Taklah semua pandangan itu merupakan pandangan keseluruhan warga Sabah. Tapi itu yang boleh dengar. Saudara kuih seruh, dia kata saya pilih tetamu, silap pilih tamu. Tak kisah, saya dah cakap saudara. Saya pernah berada dalam pentah bersama dengan Parti Keadilan. Saya juga bersama dengan Parti DAP. Cuma yang tak ada sepentah dengan saya adalah Parti PAS saja. Tapi soalnya di sini, di Sabah ini, saya tahu bahawa yang tak bersetuju dengan saya, saudara Musli Oli. Sebab dia paham pemikiran dia tak sama dengan saya. Cuma alhamdulillah lah, dia tak menggunakan bahasa-bahasa yang menyerang orang itu, menyerang orang ini. Sebab saya pun tak serang pemimpin dia. Ya, jadi dalam keadaan sekarang ini, yang saya nak lihat bahawa sekarang ini rakyat. Saya nak bertanya dengan beliau. Apakah beliau bersetuju seandainya pilihan raya diadakan segera dan calon-calon yang diturunkan? UMNO mengambil ketetapan kita nak menurunkan calon-calon muka-muka baru. Kalangan muda yang bersama. Apa pandangan pula orang Sabah? Ayat ubah atau rebah ni dah jadi slogan dulu. Tak ubah juga jadi rebah. Jadi ayat sekarang ni nak tukar pemimpin ni dah gaduh dah. Sekarang ni ketua-ketua bahagian datang marah. Sebab ketua bahagian kata dia mesti calon parlimen. Bukan mudah nak tukar. Dan tu perangai pemimpin yang dah pegang kuasa lama ni. Dia dah kalah dalam pilihan raya lalu. Dia tak terima hakikat. Dia terima kata kami kalah kerana fitnah. Walaupun fitnah yang dia kata itu sudah dibawa ke mahkamah dan terbukti ia bukan fitnah. Terimalah hakikat bahawa kita gagal menangani fitnah jika itu betul fitnah. Ya. Kita gagal. Jadi artinya saudara bersetuju, saudara bersetuju bahawa muka-muka lama tu wajar ditukar. Kalau dah kalah dulu tak payah nak bertanding lagi. Dia wajar ditukar tapi bukan senang nak tukar. Bukan senang. Mereka ini akan buat hal. Dia tak akan berjaya ditukar ni. Saya percaya walaupun presiden, timbalan presiden Setiausaha Agong kata lebih banyak muka baru. Itu kenyataan itu tidak akan terlaksana. Saya percaya kalau ada pun muka-muka baru mungkin tak sampai pun 20%. Tak sampai 20%. Kenapa? Sebab itu budaya kita. Budaya yang tak mau lepaskan jawatan. Contoh di Kelantan misalnya. UMNO tak menang-menang tapi ketua bahagian dia tak lepaskan. Dia tak mau lepaskan walaupun kawasan dia itu dia tak pernah menang. Sebab jawatan ketua bahagian itu seronok. Dia menang tak menang itu soal lain. Yang penting dia jadi calon. Jadi saya tidak nampak kita nak ikut rentak yang pernah dibuat oleh PKR misalnya. Yang berani ambil golongan aktivis. Yang tidak ada jawatan apa-apa dalam parti pun. Begitu juga satu ketika parti Kongres India dulu. Apabila dia kalah, dia buat comeback. Dia tak ambil di kalangan pemimpin parti, dia ambil orang-orang yang merupakan aktivis masyarakat. Untuk bertanding orang-orang muda. Dan keberanian itu belum ada di kalangan pemimpin UMNO BN. Belum ada.
belum ada lagi yang berani meletakkan seorang penyanyi misalnya, seorang pemimpin NGO menjadi wakil UMNO bertanding di kawasan mix, kawasan campuran. Dan apakah saudara memikirkan kalau macam mana pengaruh PKR di Sabah ini? Pengaruh PKR tak kuat, tetapi kalau isu yang dibawa sekarang ini, PKR mungkin mendapat sokongan yang begitu bagus, bukan pilihan raya yang akan berlaku, tetapi selepas ini. Karena melihat PKR telah menyediakan barisan kepimpinan muda, yaitu kombinasi Rafizi dengan Nurul Izzah, dan di mana UMNO belum lagi menonjolkan, karena kita melihat ada berlaku permusuhan di antara pemimpin lama dengan pemimpin muda. Bagaimana dengan parti warisan? Warisan tak relevan nak ceritalah. Ya. Warisan ni dia nafsu besar. Di Sabah belum apa-apa nak bertanding di pihak federal. Patutnya dia fokus kepada isu Sabah. Jadi saya menyebutkan tadi pasal UMNO. Dah berperang dengan KJ, dah berperang dengan pemimpin muda. Ini tak menggambarkan bahawa kesediaan parti itu memberi ruang kepada pemimpin muda. Itu di peringkat PKR, yes. Di PBM macam mana PBM? Di peringkat DAP, yes. PBBM ni pun agak beratlah selepas kalah dalam 2 pilihan raya negeri, dan tidak ada sesuatu yang boleh di-offer kepada rakyat untuk menjadikan ia sebuah parti yang lebih baik daripada UMNO, daripada PAS dan juga daripada PKR. PAS bagaimana di Sabah? PAS Sabah tidak ada sokongan, cuma PAS itu sentiasa relevan. Dia tak pernah menang kursi, tapi dia sentiasa aktif, sentiasa relevan, sentiasa ada program PAS. Jadi cuma PAS Sabah agak sedikit kecewa apabila parti itu yang sebelum ini dalam Perikatan Nasional Sabah Negeri, tetapi bila GRS ditubuhkan, PAS tidak dimasukkan dalam gabungan tersebut. Pejuang macam mana pejuang? Pejuang tak relevan, nak bincang buang-buang masa lah. Saudara, itu saya kata. Jadi saya memanggil saudara Muslim ini untuk mendapat tahu bagaimana kedudukan. Dia menegur, bagi saya dia menegur ikhlas. Dia kata UMNO paling-paling penting sekarang ni harus mengukuhkan penyatuan. Jangan berbalah sama sendiri. Keyakinan ada pada UMNO Barisan Nasional. Bukan tak ada. Tapi kalau kita berterusan berbalah, merebut jawatan, tak mau mengizinkan orang lain pula jadi calon, serang menyerang. Ini masalah yang dihadapi. Jadi jangan pula saya kata puji bahawa saudara Muslim Oli ni orang PKR. Tidak. Saya tahu beliau bukan ahli PKR. Tapi beliau memberi gambaran macam mana parti keadilan. Sebab beliau mengatakan di Sabah ini PKR mengambil masa lagi. Sebab pilihan raya lepas pun mereka dapat menang baru 1 kursi saja. So jadi beliau bercakap berterus terang. 2 kursi. Tenom dengan dengan Arab. Kemudian begitu juga bisa dia bertanya dengan beliau. Tapi dia tidak menafikan parti DAP juga ada pengaruh di Sabah. Okey. UMNO ada pengaruh. Tapi masalahnya pengaruh UMNO ini boleh terhakis seandainya pemimpin berterusan berbalah sama sendiri, berebut jawatan, tak nak turun jawatan. Jadi ini gambar tak mau beri lawan pada anak-anak muda yang baru. Jadi keadaan ini yang harus diperbaiki. Dan bila saya tanya tentang macam mana dengan pejuang, dia kata buang masa je nak bercakap. Berbincang pun rugi. Bagaimana Perikatan Nasional? Perikatan pun saya ingat dah menunggu masa untuk ditamatkanlah. Betul terang. Sebab parti yang ditubuhkan bukan atas dasar falsafah perjuangan, parti yang ditubuhkan semata-mata kerana nak tumbang satu kerajaan, dia tidak akan bertahan lama. Dia tidak akan bertahan lama. Berbanding dengan PKR, dia wujud daripada reformasi. Dia ada falsafah dia. UMNO pun wujud daripada perjuangan menentang Melayu Union. Dia ada falsafah dia. Jadi parti yang wujud tanpa falsafah semata-mata kerana tidak suka dengan satu individu, parti itu tidak akan bertahan lama. Itu saudara dengar ya, itu pandangan ikhlas. Parti yang tidak ada falsafah perjuangan tidak mampu untuk berkekal lama. Jadi parti yang ada falsafah mereka lah macam keadilan dengan reformasi. Sebab era waktu itu mereka marah dengan Dr. Mahathir apa semua.
ini jangan kita marah mereka menzahirkan pandangan mereka. Tapi mereka tidak menafikan bahawa kemampuan, kemantapan UMNO itu ada. Ruang untuk UMNO memenangi pilihan raya itu ada. Tapi asalkan pemimpin yang lama itu bersedia untuk memberi laluan pada muka baru. Jangan pula berlaku macam di Kelantan Cah Keting. Ini keadaannya. Saya suka berbual dengan saudara Musli ini. Kadang-kadang saya kutuk juga, bukan saya tak kutuk beliau. Dia pun kutuk saya juga. Contoh yang paling jelas Datuk, dia yang di pilihan raya Johor baru-baru ni. Ya, dia bersatu ramai penyokong itu kawasan Muhyiddin. Tapi penyokongnya tu tidak ada di peringkat akar umbi. Akar umbi masih orang UMNO. Yang menyertai PPBM itu adalah peringkat atasan saja. Manakala golongan pertengahan dengan bawahan itu masih UMNO. Jiwanya masih UMNO. Tidak ada sesuatu menyebabkan mereka tertarik untuk menyertai PPBM pada masa itu. Saya berada di Johor selama seminggu lebih. Saya masuk semua parti. Saya lihat macam mana PPBM punya kempen, saya lihat macam mana Parti Bangsa Malaysia kempen. Saya juga masuk dalam UMNO punya kempen. Jadi saya nampak dari segi organisasi, dari segi grassroots, orang tak boleh lawan UMNO. Mana-mana parti pun tak boleh lawan UMNO. Sebab dia sudah begitu menusuk dalam kalbu. Lagu UMNO itu pun menyebabkan bulu roma orang kembang dan sebagainya. Kerana dia sudah terlalu lama, selalu menyelami perasaan rakyat. Soal sama ada UMNO itu tidak amanah, tidak apa. Itu soal kedua. Yang penting apabila duduk di kedai kopi misalnya, yang berbelanja itu adalah orang UMNO. Tapi kalau you duduk di kedai kopi dengan orang PKR punya mimpi lari saja kau bayar sendiri. Sebab dia bukan budaya, dia nak bagi makan kawan-kawan, nak bagi makan orang bawahan. Dia kata itu budaya tidak patutnya diamalkan. Tetapi UMNO itulah budaya mereka. Dan itulah menyebabkan grassroots masih sayang UMNO. Yang mereka mau kepimpinan betulkan diri kamu. Jangan kamu bergaduh. Kamu masih di dalam merubah yang baik. Cuma tuan rumah itu kena berubah sikap. Itu yang pesanan yang saya bagi tahu Datuk. Saudara, dengarlah. Itu ada pesanan bahawa dia mengatakan bahawa ini bagi saya lah saya melihat bahawa UMNO masih ada ruang untuk mentadbir kerana teruji. Dan UMNO ada isma, ada perjuangannya. Berbeza dengan parti-parti lain yang tidak ada perjuangan. Sebab itu macam mana Asli cakap, bila saya sebut tentang parti perjuangan, dia kata berjuang. Dia ketawa. Sebut kita bercakap pun dia kata buang masa je lah bercakap. Dia tak mahu bercakap. Tapi bila saya tanya macam mana dengan parti PBM, dia kata PBM je sebab tidak ada ism. Jadi akhirnya akan hilang. Macam asap hilang. So pilihan raya kali ini saya tidak nampak. Sebab saya berani mengatakan bahawa PBM tidak ada tempat di hati rakyat. Tetapi dia tidak menolak bahawa PAS masih lagi ada. Sebab dia ada dia punya ism dia. Kan? Amanah macam mana? Amanah ni dia bergantung sejauh mana kepimpinan Mak Sabu tu membawa isu-isu tu. Tapi amanah ni sebenarnya dia bergantung pada DAP. DAP hidup-hiduplah amanah tapi kursi kurang lah. Kursi kurang tak macam dulu. Dulu dia punya wave tu berbeza. Tsunami dia berbeza. Ya saudara, saya dengar sendiri saudara. Memang saya kadang dalam keadaan sekarang ini kita harus melihat bahawa yang kita nak tengok negara kita mengalami suasana yang lebih gemilang di masa akan datang. Nak ada pilihan raya, saya melihat bahawa Sabah juga, saya ingatkan tidak boleh berlaku pilihan raya negeri. Rupanya kalau berlaku perubahan kerajaan pusat, besar kemungkinan Sabah juga akan terjejah dan mereka juga akan melakukan pilihan raya negeri sekali lagi. Dalam tempoh 2 tahun lebih saja, sekali lagi Sabah akan mengalami pilihan raya. Itu yang paling penting, saudara. Soal dia nak sokong siapa, dia punya pasal lah. Okey, saudara Musli, saya bagi peluang dalam untuk kata-kata terakhir untuk pelai-pelai saya. Ya, terima kasih banyak Datuk kerana datang jauh ke restoran Pak Mus. Saya kepada pendengar-pendengar, saya hanya menyatakan apa yang saya lihat berlaku dan bakal berlaku, dan saya bukan berdasarkan andaian. Saya telah banyak membuat kajian dan saya sekarang sedang menyiapkan buku yang ke-35, buku yang bertajuk Kebangkitan UMNO Sabah.
Buku itu melihat bagaimana UMNO yang kalah dalam pilihan raya umum 2018 dapat bangkit semula pada 2020 setelah beberapa pemimpin kanan keluar daripada parti itu. Tinggal seorang dua saja, termasuk Datuk Bung Mokhtar yang mengambil alih kepimpinan parti UMNO. Di Sabah lah ya. Di Sabah bagaimana parti itu bangkit semula. Dan saya insyaAllah buku ini akan siap dalam beberapa minggu lagi. Jadi saya menulis berdasarkan kajian, bukan berdasarkan emosi dan andaian. Jadi terima kasih banyak dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saudara, itulah tadi bicara dari bawah bayu, panas-panas, sejuk-sejuk, geli-geleman, biasalah saudara. Teman-teman, jangan pernah melontarkan satu keputusan. Don't ever make decision bila kita melihat, mendengar satu benda. Dengar baik-baik secara teliti. Saya melihat apa pandangan dilontarkan secara Musli Oli ini jujur. Dia kata bahawa UMNO akan bangkit di Sabah, tetapi dengan syarat pemimpinnya mestilah berintegrasi, mempunyai identiti yang baik. Begitu juga di Semenanjung. Kita jumpa lagi malam esok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.